Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat datang pada kuis Sains Tingkatan 1 untuk bab 9 bertajuk bumi. Okay, terima kasih pada yang dah buat. Yang dah buat boleh cek jawapan, kita bincang jawapan sama-sama. Dia pastikan cuba lagi lah bagi dapat markah yang lebih tinggi. Okay, untuk bab 9 kuis yang pertama ni kita akan belajar berkenaan dengan sistem bumi. Sistem bumi ada 4: hidrosfera, atmosfera, geosfera dan biosfera. Ya, 4. Dalam struktur bumi kita ada stratifikasi atmosfera dan juga lautan, 2 stratifikasi ataupun lapisan. Yang ketiga berkenaan dengan batuan, 3 jenis batuan: igneous, sedimen dan juga metamorfik. Dan last sekali adalah proses utama bumi, apa yang membentuk bahagian permukaan bumi, iaitu 2 proses, iaitu endogen dalam dan juga exogen bahagian luar. Okay, sebelum nak jawab kuis, seperti biasa tuliskan nama dahulu dan juga tingkatan. Okay, tuliskan nama penuh. Okay. Dan juga tingkatan masing-masing, senang nanti saya nak cek. Okay, kita pergi dahulu kepada soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1. Okay, gunung, batu dan tanah tergolong di dalam komponen apa? Okay. So, kita ada 4 jenis sistem bumi tadi, komponen bumi tadi: hidrosfera, atmosfera, geosfera dan juga biosfera. Okay. Okay, kita pergi satu-satu. Soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2 ni soalan yang sama, lebih kurang, jawapan berbeza. Okay, untuk nombor 2, manusia, haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma tergolong di dalam komponen apa? So, yang pertama, soalan pertama, gunung, batu dan juga tanah. Dan gunung, batu dan juga tanah. Okay, soalan nombor 2, manusia, haiwan, tumbuhan dan juga mikroorganisma. Okay. So, hidrosfera bermaksud, hidro itu sendiri bermaksud air. Okay. Bio bermaksud hidupan, benda hidup. Okay, geo bermaksud batu ataupun tanah. Okay. Dan juga atmosfera bermaksud udara. Okay, soalan direct saja. Okay, boleh jawab terus. Gunung, batu dan tanah tergolong di dalam komponen. So, daripada 4 ni boleh bezakan terus. Jawapan kita adalah geosfera. Okay. Okay, kita tandakan geosfera. Bukan hidrosfera, bukan biosfera, bukan atmosfera. Geosfera. Okay, soalan nombor 2 sama juga. Okay, hidrosfera air, biosfera hidupan, atmosfera udara, geosfera adalah batu dan tanah. So, manusia, haiwan, tumbuhan, mikroorganisma, ini semua adalah benda hidup, benda yang hidup. Okey. Benda hidup ni benda yang membiak, benda yang bergerak, benda yang ada respon. Okey, jadi jawapan dia adalah biosfera. Okey, kita pergi soalan nombor 3. Okey, nak jawab soalan sambil jawab soalan ni, boleh buka buku teks, keluarkan buku teks tak depan kamu. Okey, lapisan ionosfera pada atmosfera bumi juga dikenali sebagai. Okey, tips dia, buka buku teks muka surat 257. Okey, 257, stratifikasi atmosfera.
Okey, jadi lapisan ionosfera. Ionosfera di sini. Pada atmosfera bumi juga dikenali sebagai apa? Okey, tengok tips. Lapisan ionosfera dapat memantulkan gelombang radio. Daripada gambar ni 1, 2, 3, 4, 5 lapisan ni, stratifikasi ni. Okey, dekat tips dah tulis gelombang radio. Carilah gelombang radio. Okey, ni ada satelit. Okey, ni ada jet. Okey, ini kita ada lapisan ozon. Dan juga troposfera ni tempat hidupan kita semua. Okey, jadi gelombang radio ni ada di sini. Ni gelombang radio. Okey, dia berada sekali dengan lapisan yang ada aurora. Okey, boleh tengok buku teks muka surat 257 tu. Okey, lapisan troposfera juga dikenali sebagai ionosfera kerana lapisan ini mempunyai ion-ion yang dapat memantulkan gelombang-gelombang radio. So, jawapannya mudah ya. Termosfera. Okay, next. Soalan seterusnya. Hujan terbentuk di lapisan mana? Sama juga. Muka surat yang sama. Muka surat 257. Okey. So, tengok tips ya. Awan hujan berketinggian lebih kurang 2000 meter sehingga maksimum 16000 meter. So, 2000 meter tukarkan kepada kilometer adalah 2. 16000 meter kita tukarkan kepada kilometer adalah 16 kilometer. So, kalau tengok dekat sini, lapisan troposfera 0 hingga 13 km pada buku teks, dan lapisan stratosfera 13 km sehingga 50 km. So, daripada sini boleh dapat jawapan lah. Ataupun buku teks pun dah tulis jawapan terus. Dekat buku teks, lapisan troposfera tempat boleh hidup bernafas, angin bertiup serta awan hujan dan salji terbentuk. Terus dapat jawapan. Ataupun nak gunakan dia punya ketinggian 2000 hingga 16000. Okey, sama ada jawapan dia troposfera ataupun stratosfera. Antara dua ni je. Troposfera dengan atmosfera dah memang salah lah. Okey, jadi tengok balik buku teks. Lapisan stratosfera untuk penerbangan, flight, dan juga di stratosfera ni ada lapisan ozon. Itu saja. Okey, jadi jawapan dia troposfera yang paling dekat dengan kita di bawah tanah ni. Okey, jadi jawapan troposfera. Okey, soalan seterusnya. Okey, tengok pada gambar. Kita baca soalan tu. Okey, lapisan mesosfera sangat penting pada bumi kerana di sini meteorite. Okey, akan jadi apa? Okey, tips dia, meteorite adalah asteroid kecil yang dikenali juga sebagai batu meteor atau tahi bintang. Yang kalau kamu tengok setiap malam, tengok kat langit, kadang-kadang kamu jumpa tahi bintang yang terbakar lah, siap ada ekor dia lagi. Okey, sama juga muka surat 257 buku teks sertifikasi atmosfera. Okey, dekat buku teks pun ada gambar meteorite. Okey, pada lapisan mesosfera setinggi 50 sehingga 80 km, 50,000 meter hingga 80,000 meter. Okey, pada buku teks dia tulis pembakaran dan penghancuran meteorit berlaku di lapisan ini. So, mesosfera hanya dihaskan untuk pembakaran dan juga penghancuran meteorit. Okey, apa jadi kalau meteorit itu terlalu besar? Okey, bila terlalu besar, tak habis terbakar di lapisan mesosfera tu, itu yang menyebabkan meteorit ini terhempas ke permukaan bumi. Okey, ada juga yang kadang-kadang terlepas sebab
tahi bintang ni terlalu besar, meteorit ni terlalu besar. Okey, kita tengok pada jawapan pula. Okey, yang pertama dihancurkan. Okey, dihasilkan, confirm dah salah. Kita cari jawapan yang salah. Dipantulkan semua, tak mungkin meteorit itu masuk ke dalam bumi dan dia patah balik ke angkasa lah. Okey, ini bukannya cahaya ultraviolet daripada matahari. Itu boleh dipantulkan semula oleh lapisan ozon. Okey, dan bertambah, tak mungkin juga bertambah. So jawapan paling logik kat sini ataupun jawapan paling tepat adalah dihancurkan. Okey, seterusnya. Okey, soalan, fenomena aurora ini akan berlaku pada lapisan apa? Okey, tengok tips. Fenomena ini berlaku di bahagian kutub bumi. Kutub kita ada dua, kutub utara dan juga kutub selatan. Okey, akibat tindakan zarah bercas dan medan magnet bumi. Okey, di lapisan kutub utara dan juga kutub selatan ni, medan magnet bumi ni sangat tinggi berbanding di bahagian lain lah. Kita kat Malaysia memang takkan jumpa lapisan aurora ni, fenomena aurora ni, sebab kita punya medan magnet tu kurang. Kamu akan belajar berkenaan dengan medan magnet ni nanti masa kamu tingkatan 2. Okey, kamu akan belajar kenapa kutub utara medan magnet bumi dia tinggi dan juga kutub selatan. Okey, soalan yang direct juga ke surat 257 buku teks. Okey, sertifikasi atmosfera. Okey, kejadian aurora. Kalau kamu jawab soalan termosfera tadi pun ada jawapan. Dah ada kat sini dah. Okey, ini ialah aurora. Okey, ini ialah aurora. Okey, so aurora terjadi pada lapisan termosfera. Itu jawapan dia. Okey, next. Pilih pernyataan yang benar tentang lapisan eksosfera. Okey, tips dia buku teks muka surat 257, muka surat yang sama. Okey, daripada buku teks, lapisan atmosfera 480 km ke atas. Okey, lapisan yang paling tinggi sekali. Okey, mengandungi gas-gas ringan seperti helium dan hidrogen. Udara bertambah nipis mengalir ke angkasa lepas. Satelit komunikasi yang mengorbit bumi dari lapisan eksosfera membolehkan panggilan telefon dan siaran televisyen dapat dihantar dan diterima oleh manusia. Okay, eksosfera ni lapisan yang paling luar sekali dalam atmosfera bumi kita. Okay, di sini terdapat banyaknya satelit. Okay, kamu boleh baca daripada buku teks muka surat 257. Okay, so kita tengok jawapan. Okay, terdapat lapisan ozon. Okay, lapisan ozon terdapat pada lapisan stratosfera. Okay, salah lah. Okay, mengandungi gas hidrogen dan helium. Okay, kita simpan dulu, kita tengok soalan lain. Okay, tekanan udara yang tinggi. Okay, untuk lapisan eksosfera ni, tekanan udara dia bukan tinggi, tetapi tekanan udara dia adalah sangat rendah. Okey, apa maksud tekanan yang tinggi ataupun rendah? Tekanan udara ni maksudnya kandungan udara dia. Kalau kandungan udara di bahagian paling luar atmosfera bumi, semakin sedikit udara, so maksudnya semakin rendah lah. So kalau tekanan tinggi udara, maksudnya di kawasan itu terdapat banyak udara, sangat-sangat banyak udara. So itu tekanan udara yang tinggi. Jadi untuk eksosfera, udara dia kurang, jadi tekanan udara yang rendah. Okey, dan jawapan terakhir, menapis cahaya ultraviolet daripada matahari. Ini saya cakap tadi, yang menapis cahaya ultraviolet adalah pada lapisan stratosfera, iaitu lapisan ozon. Okay, lapisan ozon ni adalah lapisan yang terdiri daripada 3 atom oksigen, O3. Kalau O2 ini adalah oksigen, O3 ini adalah ozon. Okay,
So ozon sangat penting, dia menapis dan juga memantulkan balik cahaya ultraviolet daripada matahari yang boleh menyebabkan kanser kulit. Okay, next. Okay, jadi jawapan dia mengandungi gas hidrogen dan helium. Okay, soalan seterusnya. Gambar menunjukkan satu rumpai laut. Okay, dalam bahasa Inggeris ialah sea grass, rumput laut. Tapi kita bahasa Melayu kita panggil rumpai laut, yang hanya mampu hidup di kawasan mana? Okay, first kita tengok warna dia. Okay, rumpai laut berwarna hijau. Rumpai laut adalah satu hidupan, benda yang hidup. So benda yang hidup, benda yang berwarna hijau, satu tumbuhan. Okay, jadi kita tahu rumpai laut ini membuat makanan, perlukan hidup. Jadi dia memerlukan satu proses yang kita panggil fotosintesis. Okay, so proses fotosintesis, ingat balik kita dah belajar proses yang menguraikan makanan, menghasilkan makanan, bukan mengurai. Mengurai itu respirasi. Okay, so kalau nak membuat fotosintesis, kita memerlukan cahaya matahari. Okay, tengok buku teks muka surat 258, tips dia. Okay, 3 permukaan, 3 stratifikasi dalam laut, zon permukaan, zon senja ataupun zon tengah malam. Okay, yang belum tukar buku teks lagi, zon tengah malam tu tak ada, bukan zon tengah malam tapi zon senja. Okay, dan last sekali adalah zon gelap. Okay, zon tengah malam tu salah. Zon tengah malam tu sangat-sangat gelap lah sepatutnya, tapi buku teks salah. So tolong betulkan zon senja, bukan zon tengah malam. Saya ulang lagi sekali, betulkan zon senja tu padam. Tuliskan zon tengah malam tu, tuliskan zon senja. Okay, jadi dalam zon ini, pada muka surat 258 tu, zon permukaan, air adalah sangat cetek dan cahaya boleh bergerak menembusinya. Hal ini membolehkan zon ini sesuai untuk habitat tumbuhan. Kenapa zon senja dan zon gelap tak sesuai untuk tumbuhan? Sebab di sini tiada cahaya matahari. Okay, kalau tak ada cahaya, tak boleh nak buat fotosintesis. So kalau nak buat fotosintesis, mesti kena ada cahaya matahari. Okay, so cahaya matahari hanya lepas pada lapisan satu saja, iaitu lapisan zon permukaan laut. Okay, next. Soalan yang sama, ulang saja. Okay, rumpai laut tidak boleh hidup lebih daripada 200 meter di dalam laut kerana 200 meter ni adalah zon permukaan. Zon permukaan kosong sehingga 180 meter ataupun lebih kurang 200 lah. Okay, so tumbuhan hijau tak boleh hidup lebih daripada ni sebab yang tadilah, tak ada cahaya matahari boleh sampai ke bawah laut sedalam itu. So kita tengok jawapan. Tak ada ikan yang hidup. Ikan boleh hidup sehingga ke laut dalam, sehingga ke zon gelap. So ini salah. Okay, air laut terlalu masin. Air laut memang masin, dan air menjadi tawar. Okay, tak mungkin air menjadi tawar. Air dia hidup di dalam laut. Okay, soalan tanya pasal laut. So laut bukan tawar. So ini salah, salah dan salah. So jawapan dia hanya satu, tiada cahaya matahari. Kalau nak jawab soalan tak dapat jawapan, okay, cari jawapan yang salah. Tu tips dia. Okay, kadang-kadang dah fikir tak dapat jawapan, cari jawapan yang salah, jangan tanda jawapan yang salah. Pasti akan ada satu jawapan yang betul kalau soalan tu minta satu jawapan lah. Okay, next. Masih lagi tentang sertifikasi lautan, muka surat 258 buku teks. Okay, ini adalah gambar sotong gergasi.
Okey, sotong gasi ni wujud. Okey, sangat besar. Manusia besar ni je. Mungkin setinggi 8 kaki, 9 kaki. Okey, sotong gasi. Kita manusia lebih kurang 5-6 kaki saja ketinggian dia. Okey, sotong gasi ni sangat tinggi lah. Sangat besar. Okey, soalan. Sotong gergasi boleh ditemui di laut pada kedalaman apa? Okey, tengok balik sertifikasi lautan, zon permukaan. Zon permukaan daripada 0 sehingga 200 ataupun 180. Okey, zon senja daripada 200 sehingga 1500 meter ke dalam. Meter bukan kilometer, meter je. Okey, dan bawah tu adalah 1500 ke bawah adalah zon gelap ataupun laut dalam yang memang sangat gelap, tak ada cahaya matahari. Okey, so tengok balik buku teks sertifikasi dalam lautan. Okey, zon permukaan tadi ada cahaya matahari, so sesuai untuk tumbuhan dan ikan-ikan yang biasa kita jumpa. Okey, zon senja mempunyai sedikit cahaya ataupun tak ada cahaya. Okey, tumbuhan sukar hidup pada kedalaman ini, tetapi kedalaman ini sesuai untuk habitat haiwan laut yang besar. Okey, kebanyakan hidupan di zon senja ini adalah daripada haiwan-haiwan yang besar. Okey, sotong gergasi, ketam gergasi, ikan gergasi, ikan paus, okey, dan lain-lain lah. Okey, so kita tengok tips dia. Okey, hidupan laut gergasi kebanyakannya dijumpai di dalam laut dengan kehadiran cahaya matahari yang sedikit. Okey, zon permukaan tadi cahaya matahari banyak, tak ada masalah. Okey, zon gelap pula memang tak ada langsung cahaya matahari. So, jadi jawapan dia di tengah-tengah lah, zon senja. So, zon senja terletak 200 meter sehingga 1500 meter. So, jawapan dia di antara ni lah, 200 sehingga 1500. Okey, jadi jawapan dia adalah 70 meter. Salah. 70 meter ni ini adalah zon permukaan. 3000 meter dan juga 10,000 meter ini adalah kawasan zon gelap, kawasan laut dalam, tak ada cahaya matahari. So, jadi jawapan dia adalah 500 meter. Okey, gunakan buku teks. Boleh tengok buku teks ni, bukannya peperiksaan ni, bukannya ujian. Ni soalan je. Okey, next soalan. Masih lagi buku teks, soal 22-58. Okey, pada pendapat anda, apakah makanan hidupan di laut dalam? Laut dalam ini adalah zon gelap. Okey, laut dalam adalah zon gelap 1500 meter dan ke bawah. Okey, di bahagian sini memang tak ada langsung cahaya. Okey, jadi haiwan-haiwan di sini nak bergerak macam mana? Okey, dia simple je. Zon gelap amat dalam dan tiada cahaya yang boleh sampai. Oleh itu, kebanyakan haiwan dalam zon ini mempunyai badan yang berkilau dan juga bersinar dalam gelap. Maksudnya dia menghasilkan cahaya sendirilah. Okay, kalau kamu tengok haiwan-haiwan laut dalam ni, dia punya fizikal dia memang dahsyat-dahsyat lah. Okay, so apakah makanan haiwan laut dalam ni? Okay, yang pertama kamu perlu tahulah, di laut dalam, di zon gelap ni tak ada tumbuhan. So, rumpai laut ni masalah. Apatah lagi fotosintesis, tak ada cahaya matahari boleh tembus sampai ke dalam. Okey, dan juga penyu. Penyu juga salah, penyu hanya wujud di zon permukaan saja. Okey, jadi jawapannya mereka makan sesama sendiri, hidupan laut dalam yang lain. So, dalam buku teks dia ada tulis ekor je ikan tu, ikan yang menghasilkan cahaya tu. Okey, tak, bukan ikan tu je lah ada dalam laut dalam.
banyak lagi ikan-ikan yang lain. Contoh macam ikan ni, tak tahu apa nama dia. Okay, dalam fizikal dia memang pelik-pelik semua, memang kita jarang jumpa. Okay, jadi mereka di sana hanya ada mereka sendiri, hidupan laut dalam yang lain. So mereka hanya makan kawan-kawan mereka sendiri lah yang ada di dalam situ. Okay, next. Okay, boleh cek YouTube, boleh cek Google, boleh cari sendiri berkenaan dengan hidupan laut dalam ni lah, hidupan di dalam zon gelap ni. Sangat menarik. Okay. Next soalan, lokasi paling dalam pada permukaan kerak bumi terdapat di mana? Okay, buku teks kita buka dulu muka surat 260. Itu biasa, pastikan ada buku teks, senang nak cek jawapan, senang nak cek mana yang betul, mana yang salah. Semuanya soalan daripada buku teks, saya tak ambil daripada soalan lain. Okay, cuma ada satu soalan ni je lah yang memerlukan informasi daripada luar. Okay, so lokasi paling dalam pada kerak bumi. Kerak bumi. So lapisan bumi ada 3, kerak, mantle dan juga teras. Teras ada 2, teras luar dan teras dalam. Okay, muka surat 260, lapisan bumi. Okay, lokasi paling dalam terdapat pada permukaan kerak bumi di mana? Okay, senang je. Pergi dekat Google tu, type je kedalaman yang paling dalam. Okay, Lautan Hindi salah. Okay, Gunung Berapi Sinabung, kalau kamu pandai bermain bahasa memang dah salah lah. Okay, sebab pada tip dia tulis di bawah laut. Gunung Berapi Sinabung ni ada di Indonesia. Okay, jadi jawapan dia sama ada Lautan Hindi, Selat Inggeris atau Jurang Mariana. Okay, so kedalamannya sehingga 11,000 meter di bawah laut. Okay, boleh je cek Google. Okay, okay, boleh semak Google, tak ada masalah. Okay, kedalaman paling dalam, lapisan bumi paling dalam. Tulis je lah, nanti dia akan keluar. Okay, dan tip dia satu lagi adalah 11,000 meter. Ya, ini yang semula jadi yang tak semula jadi lagi dalam lah, yang kita buat sendiri. Laut. Okay, so tu keluar jawapan Jurang Mariana. Okay, Jurang Mariana adalah jurang yang paling dalam di dalam dunia dengan kedalaman 11 km. Okay, terletak di mana? Sini, tak jauh daripada Malaysia. Terletak di Filipina. Okay, ini Sabah dan juga Sarawak. Okay, bahagian Borneo, tak jauh pun daripada Malaysia. Ini adalah Jurang Mariana, Mariana Trench, yang sedalam 11 km. Okay, yang paling dalam sekali secara semula jadi, tapi yang pernah digali oleh manusia lapisan paling dalam bumi, bukan lapisan ni, sekejap, kawasan. Gunakan
internet dengan baik ya. Ada tak? Okay, 10 tempat paling deep. Deep tu maksudnya paling dalam lah. Tengok nombor 1. Okay, itu dah. Kola Super Deep Behol Rusia. Okay. Okay, lebih kurang 12 km. Rasa ada dalam lagi, kau boleh cari sendiri lah. Okay. Kembali pada soalan. Okay, lautan Hindi, gunung berapi Sinabung ni salah dah. Okay, Selat Inggeris salah. Selat bukan lautan yang besar lah, biasanya cetek je. Okay, lautan Hindi ataupun Jurang Mariana, kita tak tahu mana. Okay, Jurang Mariana terletak bukan di lautan Hindi lah. Okay, lautan Hindi terletak di India sana. So jawapan dia hanya satu saja, iaitu Jurang Mariana, sedalam 11,000 meter ataupun 11 km. Okay, next soalan. Okay, simpanan air tawar yang bersih tersimpan di tempat berikut kecuali baca soalan dengan elok. Okay, cari jawapan yang salah. Okay, biasanya kamu main jawab je. Okay, air bersih yang kita boleh minum, yang bukan ada garam, yang bukan ada bahan celarut yang banyak, yang selamat untuk diminum. Okay, buku teks muka surat. Okay, bahagian yang taburan air di bumi, muka surat 259. Okay, bila hujan berlaku, hujan itu akan mengalirkan air ke sungai. Okay, dan juga ada air yang akan meresap ke bawah tanah. Okay, kita di Malaysia jarang kita jumpa salji lah. Pergi tempat-tempat yang buat salji pun itu hanyalah buatan saja, bukan salji yang betul. Okay, jadi soalan simpanan air tawar jadi lautan dalam, confirm dah salah, sebab di sini bahagian air masin. Okay, boleh keluarkan dulu jawapan yang salah. Kita cek jawapan yang lain dulu. Itulah jawapan yang sebenarnya. Okay, air bawah tanah betul. Okay, tengok buku teks muka surat 259 tu. Ada kawasan yang menyimpan air di kawasan bawah tanah. Okay, salji adalah air di dalam bentuk pepejal. Okay, dalam bentuk ais lah. Okay, dan juga bongkak ais. Salji dan juga bongkak ais benda yang sama. Cuma salji tu dia turun dalam bentuk pepejal. Okay, jadi jawapan dia lautan dalam. Lautan dalam walaupun banyak sangat air, tapi terlalu masin, dia tidak boleh diminum. Okay, kalau kamu minum air masin, air laut, kamu akan jadi bertambah haus. Okay, bukannya menghilangkan haus, tetapi menjadi bertambah haus. Okay, next. Okay, soalan direct saja. Muka surat 260, buku teks lapisan bumi. Okay, lapisan bumi terbagi pada 3 lapisan, iaitu buku teks 260. Okay, magma, teras, mantle dan kerak. Jawapan dia kerak, bahagian paling atas. Okay, pilih 3 jawapan yang betul. Mantle, bahagian yang di tengah, dan juga teras. Teras ada teras luar dan teras dalam. Okay, so kita sekalikanlah 3 bahagian dalam bumi, 3 lapisan di dalam bumi. Okay, apa itu magma? Kenapa magma salah? Magma ini adalah aliran yang keluar daripada gunung berapi tu. Itu adalah magma. Okay, yang panas tu. Okay, magma ni bila keluar daripada gunung berapi akan tersejuk dan menghasilkan satu batuan yang kita panggil batuan igneous. Okay, soalan-soalan seterusnya banyaklah berkenaan dengan magma ni. Okay, seterusnya pernyataan di bawah menerangkan mengapa planet Zuhrah tidak mempunyai kehidupan seperti di bumi, kecuali soalan yang sama juga.
Dia minta jawapan yang salah, bukan jawapan yang betul. Okey, muka surat 261, bumi ialah satu-satunya rumah bagi semua hidupan. Okey, kenapa di Zuhrah tidak sesuai? Cari jawapan yang salah. Okey, so kita cari jawapan yang betul dulu. Jawapan penyataan, bukan jawapan yang betul, penyataan yang betul. Okey, tiada air, betul. Okey, memang di Zuhrah tak ada air. Bumi kita ada air. Hanya di bumi saja yang ada air. Okey, Zuhrah lebih jauh daripada matahari berbanding bumi. Okey, kita simpan dulu. Kandungan gas karbon dioksida yang sangat tinggi, 96%. Okey, ini boleh cek sendiri. Okey, karbon dioksida di Zuhrah ni memang sangat tinggi. Sebab tu 96%, di bumi kita hanya 0.03%. Tengok balik bab 7 berkenaan dengan udara. Okey, jadi bila kandungan gas karbon dioksida yang sangat tinggi ni, dia akan menyebabkan satu kesan yang kita panggil sebagai kesan rumah hijau. Okey, kesan rumah hijau ni yang menyebabkan kepanasan tu terperangkap di kawasan tu. Jadi bila dia terperangkap di kawasan tu, suhu dia akan jadi terlalu panas. Okay, sebab tu di bumi kita jangan ada karbon dioksida yang lebih tinggi lah. Bila lebih tinggi karbon dioksida kita, dia akan menyebabkan kesan rumah hijau, suhu bumi akan bertambah. So sangat bahaya. So penyataan yang salah, Zuhrah lebih jauh daripada matahari berbanding bumi. Okay, kenapa? Okay, tengok balik gambar pada gambar foto 9.2 muka surat 261 tu. Okay, Zuhrah ni adalah planet yang nombor 2 daripada matahari. Planet nombor 1 adalah Utarid. Tetapi Zuhrah adalah planet yang paling panas sebab dia ada karbon dioksida yang sangat tinggi. Okay, suhu permukaan dia ialah 480 darjah Celsius. Bumi lebih kurang 17 darjah Celsius saja purata. Okay, tetapi Zuhrah 480 darjah Celsius, sangat panas. Okay, jadi jawapan yang lebih tepat di sini bukan Zuhrah, tetapi bukan, silap. Zuhrah lebih dekat, bukannya lebih jauh. Okay. So ini adalah jawapan yang salah, penyataan yang salah. Jadi jawapan yang betul adalah Zuhrah lebih jauh daripada matahari berbanding bumi. Sepatutnya Zuhrah lebih dekat daripada matahari berbanding bumi. Okay, next, batu metamorfik terhasil daripada, okay, buka buku teks muka surat 262. Okay, jenis batuan dan ciri-cirinya dan juga proses pembentukan batuan. Atau kamu boleh simak nota saya bagi tu, dia lebih mudah lah, ringkas. Okay, jadi jawapan ada 4. Magma, saya dah kata tadi, magma akan menghasilkan satu jenis batu, iaitu batu igneous. Okey, jadi jawapan ni salah. Okey, batu igneous, batu sedimen. Okey, batuan metamorfik terhasil daripada air pun salah. Tak mungkinlah batuan terhasil daripada air. Okey, air sebagai ejen itu mungkin, dia akan menghasilkan batuan sedimen. Tapi kalau air jadi batu tu tak mungkin lah. Okey, so jawapan dia adalah, okay, kita tanda dulu jawapan. Okay, batu igneous. So dia minta 2 jawapan, sila pilih 2 jawapan yang betul. Okay, tengok balik muka surat 262 tu. Batuan metamorfik terbentuk apabila batuan igneous atau batuan sedimen terdedah kepada tekanan dan suhu yang tinggi. Okay, jadi jawapannya batuan igneous dan batuan sedimen. Okay, ini adalah contoh batuan metamorfik. Okay, dia tak ada lapisan-lapisan, dia macam itulah bentuk dah. Okay, tekanan dan suhu yang tinggi akan menghasilkan batuan metamorfik yang terhakis, keras, mempunyai fosil berlapis. Okay, so yang mana?
Kita tengok tips. Pembentukan batuan metamorfik mengambil masa yang paling lama dalam pembentukan batu, iaitu selama jutaan tahun. Jadi benda yang dah terenap ataupun termampat selama berjuta-juta tahun akan menghasilkan batu yang sangat keras. Terhakis ni tak mungkin lah. Kalau proses luluh hawa menyebabkan terhakis, itu di bahagian permukaan bumi. Mempunyai fosil dan juga berlapis, ini adalah batu sedimen. Jadi jawapan adalah keras. Next. Batuan sedimen akan wujud dalam bentuk berlapis-lapis kerana tengok balik buku teks muka surat 262. Batuan sedimen terbentuk daripada mampatan bahan-bahan enapan yang dibawa oleh sungai, glasier dan angin. Terdiri daripada lapisan yang banyak dan kadang-kala berongga dan mempunyai fosil. Jadi penyejukan magma ini adalah batu igneous. Aktiviti hujan yang kurang, salah. Suhu dan tekanan tinggi, ini adalah batu metamorfik. So jawapan dia adalah mampatan bahan-bahan yang terenap. Terenap ni maksud dia adalah mampat yang tertindih. Next, proses luluh hawa penguraian batu boleh disebabkan oleh buku teks surat 263. Kita dah masuk proses utama bumi, proses eksogen dan juga proses endogen. Eksogen maksud dia luar, exo luar, proses yang berlaku di luar. Endogen, endo bermaksud dalam, proses yang berlaku di dalam. Jadi buku teks 263, luluh hawa merupakan satu proses pemecahan dan penguraian batu atau perebutan batuan akibat perubahan suhu. Perubahan suhu, air hujan, tindakan frost dan juga mikroorganisma. Jadi jawapan yang salah adalah pengenapan air. So kita pilih jawapan yang betul. Perubahan suhu, aktiviti frost dan air hujan. 3 jawapan yang betul. Dan soalan terakhir, tandakan pernyataan yang benar tentang proses endogen. Muka surat 264. Proses endogen berpunca daripada bahagian dalam bumi dan dia akan membentuk dan mengubah permukaan bumi. Gunung ganang, bukit, permukaan sungai, itu semua terjadi disebabkan oleh proses endogen, pergerakan di dalam bumi. Endo bermaksud dalam. Endo ini bermaksud dalam. Endo. Kalau exo luar. So jawapan nombor 1 berpunca daripada bahagian dalam bumi. Betul. Tandakan betul. Proses endogen mampu mengubah permukaan bumi. Betul. Pergerakan plat tektonik menghasilkan pelbagai bentuk bumi. Betul. Apabila dua plat tektonik bertembung, dia akan menghasilkan satu perubahan ataupun pencapahan. Macam mana gunung tu boleh berlaku? Apabila dua plat tektonik tu bertembung, kiri dan kanan bertembung. Ada bahagian yang kiri, ada bahagian yang kanan, dia bertembung dan akhirnya bahagian yang ini akan naik. So dia akan menjadi satu gunung lah. So betul, pergerakan tektonik menghasilkan pelbagai bentuk bumi. Betul. Gunung ganang apa semua dihasilkan oleh pergerakan plat tektonik. Kon gunung berapi terhasil daripada aktiviti magma. Betul. Apabila kamu ada contoh satu gunung berapi, macam ni. Apabila magma tu keluar daripada bumi, daripada gunung berapi, dia akan meleleh keluar. Jadi dia akan meleleh. Banyak-banyak meleleh. Dan akhirnya dia akan sejuk dan dia akan menghasilkan kon gunung berapi. Apa maksud kon? Ni lah kon. Betul ni.
Okey. Kun kurang berapi. Jadi jawapannya adalah betul. Okey, dan juga jawapan terakhir, arus pergerakan mental boleh menggerakkan kerak bumi. Kita tengok pada soalan 264 tu. Proses olakan mental, suhu yang tinggi dalam bahagian mental dan teras menghasilkan arus perolakan. Arus ini berupaya menggerakkan kerak bumi. Okey, kenapa kerak bumi bergerak? Disebabkan oleh proses perolakan di dalam lapisan mental. Okey. So, ini pun betul. Okey, jadi semua jawapan adalah betul. Okay, itu saja. Boleh simak balik jawapan kamu. Mana yang rasa tak yakin boleh simak balik. Tak ada masalah. Okay, kalau dah betul, submit saja jawapan kamu. Okay, view score. Okay, 25 semua jawapan yang betul. Okay, so tak perlu terburu-buru untuk nak jawab soalan. Jawab dengan perlahan, boleh buka buku teks. Okay. Bukannya kita nak tengok siapa paling cepat boleh jawab, tapi kita nak tengok seberapa banyak kamu betul boleh jawab. Okey. So, sambil kamu cek markah tu, kamu boleh juga, saya ada letak juga feedback setiap soalan. Okey. So, tip-tip yang kecil lah, yang saya dah terangkan tadi semua ada di sini. Setiap soalan ada feedback dia. Okey, boleh baca untuk pengetahuan kamu. Okey, nota saya akan letakkan pada link kat bawah. Dan juga soalan ni juga saya akan letak pada link di bawah. Okey. So, boleh subscribe channel saya untuk mudah kamu nak view nanti. Okey, so itu saja. 47 minit. Okey, cukup. 15 minit tu simak balik lah yang feedback tadi. Okey, cukup untuk sejam. Next class kita akan sambung kepada geo bencana, usia bumi, sumber bumi dan juga sumber gunaan. Sebiasa saya akan buat nota sendiri. Saya akan bagi nota pada kamu untuk kamu baca. Kita bincangkan nota tu, lepas tu saya bagi soalan seperti macam ni. Kita gunakan Google Form, lebih mudah. Ramai yang kata tak ada internet. Okey, kita guna Google Form saja. Okey, itu saja. Sekian daripada saya. Kita jumpa di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri.